Kita mulakan Suratul Namli ayat 70. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Namli ayat 70. Wala tahzan, dan jangan engkau berduka cita. Alaihim, atas mereka. Wala takun, dan jangan engkau jadi fi doikin, dalam kesempitan. Mimma, daripada apa yang kurun mereka tipu dayakan. Ayat 71. Wa yaqulun, dan mereka berkata. Mata, bilakah? Hazal wa'du, ini janji. In kuntum, jika adalah kamu. Jika adalah kamu shadiqin, orang-orang yang benar. Baik, semak semula. Nabi yang salam menghadapi kaum kafir Quraisy, yang mana mereka sudah berpegang satu ikatan daripada orang-orang tua-tua mereka, mengatakan, kalau ada orang bagi tahu kita mati dihidupkan semula, jangan percaya. Itu adalah dongeng-dongengan orang dahulu kala. Macam itulah pegangan mereka. Kebetulan seorang Rasul bernama Nabi SAW atau Muhammad SAW menerangkan atau memberi ajaran bahawa ada kehidupan sesudah mati. Mereka teringatlah apa yang dipesankan oleh moyang-moyang mereka. Kalau ada orang macam ni, itu adalah cerita dongeng. Orang-orang dahulu kala, jangan percaya. Sebab itu, di ayat yang kita baca ni, Nabi pun ada perasaan. Sebab Nabi manusia, dia ada perasaan. Sama dengan Nabi Yunus, ada perasaan kenapa dia bawa hati, kecewa dengan kaumnya, bawa hati dan lari. Nabi pun ada perasaan macam itu. Tapi Allah katakan, wala tahzan alaihim, dan jangan engkau berduka cita atas mereka, ya Muhammad. Wala takun fi dhaikin, dan jangan engkau jadi dalam kesempitan. Mimma yamkurun, daripada apa yang mereka tipu dayakan. Jangan jadi dadamu sempit atau sebab disebabkan tipu daya mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata, orang kafir Quraisy berkata, mata hazal wa'du, bilakah janji ini? Ini janji itu mana janji ini? In kuntum shadiqin, jika adalah kamu orang-orang yang benar. Wahai Muhammad, mana azab tu? Mana janji azab tu yang nak datang? Kalau kau benar, datangkanlah sekarang. Macam itulah kata-kata mereka. Baik, ayat 72. Kul, katakanlah oleh engkau,
asa, mudah-mudahan. Mudah-mudahan an yakuna, bahawa ia ada. Rodifa, telah menghampiri ia. Lakum, bagi kamu. Ba'du, oleh sebahagian. Allazi, yang. Tasta'jilun, kamu minta segerakan. Yang kemudian masuk tu ayat 72 ya, Suratun Namli. Sekarang ni ayat 72. Baik, saya mak semula. Kul, katakanlah oleh engkau. Asa an yakuna radifalakum. Katakan oleh engkau ya Muhammad, mudah-mudahan atau boleh jadi bahawa ia ada, telah hampir ia lakum, bagi kamu. Ya, atau dibahasakan boleh jadi ya azab itu sudah hampir kepada kamu. Ba'dul lazi tasta'jilun, sebahagian yang kamu minta segerakan. Yang kamu minta tu boleh jadi dah dekat sangat. Macam itulah bahasanya. Ya. Sama lagi wa inna, ayat yang ke-73, wa inna, dan bahawasanya. Rabbaka, Tuhan engkau. Lazu fadlin, sungguh yang empunya kurnia. Alan nas, atas manusia. Walakinna, dan akan tetapi. Aksarohum, kebanyakan mereka. La yashkurun, tidak mereka bersyukur. Saya mak semula. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nas, dan bahawasanya Tuhan engkau sungguh yang mempunyai kurnia atas manusia. Ya, kurnia Allah di sini, mana Allah mentakhirkan atau melewatkan azab. Ya, dilewatkan azab atau ditakhirkan azab itu, ya, daripada manusia. Walakinna, dan akan tapi, aksarum la yashkurun, dan akan tapi kebanyakan manusia yang kafir ni, ya, mereka tidak bersyukur, ya, bahawa Allah takhirkan atau lewatkan azab itu, ya, supaya memberi kesempatan buat mereka bertaubat atau kembali kepada Allah. Ya, tapi ya, nampaknya mereka ya, terus dengan keras hati mereka dan tidak mau mendengar ajaran Rasulnya. Jadi itu dikatakan kurnia. Ya, terkadang ya, azab itu ada, tetapi ya, kadang Allah ya, lewatkan dia, takhirkan dia. Kadang ya, kalau kita tafsirkan sekarang, kadang turun ya, dekat dengan ya, bersebelahan dengan negara kita. Mana tidak turun di negara kita. Ya, itu adalah satu kurnia ya, daripada Allah. Ya, tapi yang tak diturunkan azab, kadang penduduknya tidak mau bersyukur. Ya. Nah, itu kalau nak ditafsirkan ya, dengan keadaan sekarang. Ya. Sama lagi, wa inna, dan bahawasanya Rabbaka, Tuhan engkau. Layak lamu, sungguh ia mengetahui. Apa yang, akan apa yang.
Tukinnu, ia sembunyikan. Selalu perkataan sir, sembunyikan, ya. Tusiru. Nah, di sini tukinnu. Ya. Kata-kata lain ataupun kalimah lain, tukinnu. Dengan mana tusiru. Ia sembunyikan suduruhum oleh dada-dada mereka. Suduruhum oleh dada-dada mereka, wama, dan apa yang yu'linun mereka terangkan. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan bahawasanya Tuhan engkau sungguh ia mengetahui apa yang ia sembunyikan oleh dada-dada mereka dan apa yang mereka terangkan. Maknanya di sisi Allah Ta'ala tidak ada satu pun yang tersembunyi, baik yang lahir ataupun yang batin, baik yang dilafazkan, diucapkan ataupun yang diniatkan, semua pada ilmu Allah Ta'ala. Ini nak tahu. Lagi, wa ma min, dan tiada min ghaibatin, daripada yang gaib, bisama, di langit, wal ardi, dan bumi, illa, melainkan, fi kitabin, dalam kitab, mubin, yang terang. Semak semula. Wa ma min ghaibatin, dan tiada daripada yang gaib, bisama, di langit, wal ardi, dan bumi, illa fi kitabim mubin, melainkan dalam kitab yang terang. Letak dalam bracket, di Lauh Mahfuz. Kitab yang terang ni bukan kitab Quran, kitab Allah di Lauh Mahfuz. Di situlah tercatatnya segala perkara yang gaib, baik yang berada di langit ataupun di bumi. Semua tercatat di kitabim mubin, kitab yang terang, iaitu di Lauh Mahfuz. Sama lagi 76, inna, sesungguhnya, hazal Quran, Al-Quran ini, kita terjemah macam itulah senang. Al-Quran ini, yakusu, ia menceritakan, ala, atas, Bani Israel, aktsara, kebanyakan, allazi, yang, mereka, fihi, padanya, yahtalifun, mereka perselisihkan. Inna hazal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini, yakusu ala Bani Israel, ia menceritakan atas Bani Israel. Bani Israel yang wujud pada zaman Nabi kita. Menceritakan Bani Israel yang wujud pada zaman Nabi kita, iaitu Muhammad. Aksarul ladzi hum fi yahtalifun, kebanyakan yang mereka padanya mereka perselisihkan. Banyak perkara yang mereka perselisihkan. Kalau dah menolak kerasulan Nabi yang akhir, maka akan berselisihlah mereka. Bila yang hak itu ditutup, yang benar itu ditutup,
maka timbullah perselisihan-perselisihan yang banyak. Baik, sama lagi, wa innahu. Ayat 77, wa innahu, dan bahawasanya ia, lahudan, sungguh petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa innahu, dan bahawasanya ia ni maknanya ialah Al-Quran. Lahudan, sungguh menjadi petunjuk. Dia menunjuki daripada kesesatan. Warahmah, dan dia menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran ini menjadi rahmat kepada orang beriman. Ya, terhindar daripada azab Allah. Sebab ya, Al-Quran ini mengajarkan supaya kita terhindar daripada azab Allah. Bukankah ia satu rahmat buat orang-orang mukmin? Ya. Nah, dengan pimpinan Al-Quran ini, orang mukmin masuk syurga, terhindar daripada azab Allah. Ayat yang ke-78, inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhan engkau, yakdi, ia hukum, bainahum, di antara mereka, bihukmihi, dengan hukumannya, wahwa, dan dia, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Semak semula, inna rabbaka yakdi bainahum, sesungguhnya Tuhan engkau, ia hukum atau ia selesaikan di antara mereka, bihukmi, ya, dengan hukumannya. Mana pada hari kiamat besok, ya, Allah akan hak adili, ya, dengan hukumannya. Wa huwal azizul halim, dan dia maha gagah, lagi maha mengetahui. Sambung, fatawakal, maka bertawakallah oleh engkau. Maka bertawakallah oleh engkau, alallah, ke atas Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, alal haqqi, atas kebenaran, al-mubin, yang nyata. Fatawakkal ala Allah, maka bertawakallah oleh engkau ke atas Allah. Perkataan tawakal itu adalah fi'il amar, ya, perbuatan suruh. Jadi kita ni sebagai umat kepada Nabi SAW, kalau Allah sendiri suruh memerintahkan Nabi sentiasa bertawakal, berserah pada Allah, maka kita pun sebagai umatnya, ya, jangan pula, ya, kita rasa, ya, diri kita dah, ya, tak perlu berserah pada Allah, kita sendiri dah boleh, ya, mengatur diri kita. Jangan, ya, itu sombong namanya. Ya, kita ni adalah makhluk yang lemah, yang sentiasa, ya, mengharapkan perlindungan daripada, ya, Tuhan yang maha gagah, yang maha mengetahui. Sebab itu, ya, setiap hari, setiap masa, ya, perkataan tawakal itu perlu ada pada diri kita, dan kita menyerahkan urusan kita, ya, kepada Allah Ta'ala, dan menyerahkan atau berserah, ya, terus kepada Allah Ta'ala.
Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, sebab itu Nabi Allah sendiri memerintahkan ya, supaya Nabi juga suruh bertawakal kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad atas kebenaran yang nyata. Ya, Nabi bukan orang yang bersalah. Nabi di atas agama yang terang. Dia membawa ajaran samawi. Samawi ini mana langit. Ajaran daripada langit, yaitu daripada Allah. Ya. Innaka, sesungguhnya engkau, la tusmi'u, tidak dapat engkau memberi dengar. Tidak dapat engkau memberi dengar. Al-mauta, akan orang-orang yang mati. Wala, dan tidak dapat tusmi'u, engkau memberi dengar. As-summa, akan orang yang peka. Ad-du'a, akan panggilan. Iza, apabila walau telah berpaling mereka. Mudbirin, orang-orang yang membelakang. Orang-orang yang membelakang. Bersama ya. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau, ya Muhammad, tidak dapat engkau memberi dengar akan orang-orang yang mati. La tusmi'ul mauta. Yang mana orang yang sudah mati. Nabi tidak dapat nak memberi dengar kepada mereka. Ya. Orang dah mati, tak boleh menerima dengar daripada baik Nabi sendiri. Ya. Kalau kita kata talqin, memberi dengar orang yang mati itu, memang salah lah. Ya. Kita baca talqin, kononnya nak memberi dengar kepada orang yang dalam kubur tu, supaya dia dengar. Ya, itu memang salah lah. Ya, sebabnya ya, Allah sendiri mengatakan Nabi sendiri pun tak boleh memberi dengar kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tak boleh nak mendengar daripada orang yang hidup. Ya, kita berdoa bukan kepada yang mati. Kita berdoa kepada Allah untuk si mati. Bukan kita menyeru si mati. Ya. Jadi kena fahamlah ya Al-Quran punya bahasa. Wala tusmi'u summa ad-du'a, dan tidak dapat engkau memberi dengar akan orang yang peka akan seruan. Apa maksudnya? Mana wahai Muhammad, engkau sendiri pun tidak akan dapat mendengarkan panggilanmu kepada orang yang sudah peka. Iza wallau mudbirin, apabila telah berpaling mereka, orang-orang yang membelakang. Maksudnya apa? Kalau orang yang peka tu di belakang kita, tak memandang kita, ya, dia membelakangi kita, panggillah macam mana kat belakang tu, dia tak akan menoleh kepada kita. Sebab dia peka. Ya. Kecuali lah kita usik dia, dia akan memandang kepada kita. Ya. Kalau kita terpekik terlolong belakang dia, dia tak dengar. Itu maksud di sini. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini adalah perumpamaan yang benar. Hakikatnya, ya, orang mati itu kita tak dapat mendengar kepada orang yang mati. Kita bacakan Yasin pun, orang yang mati tak dengar bacaan Yasin kita. Ya. Kita bacakan talqin pun, dia tak dengar talqin kita. Ya. Pada hakikatnya macam itulah. Tapi ada maksud di sebalik ini.
Maksud di sebalik ini diperumpamakan orang kafir. Orang kafir ini kalau dah hati dia sudah tertutup, macam mana pun, ya, Nabi tak akan dapat menyampaikan sesuatu kepada mereka. Mereka tidak akan terima. Mereka dah diibaratkan sebagai orang yang sudah mati, orang yang sudah peka. Macam itulah perumpamaannya. Ya. Baik, sambung lagi. Wa ma anta, dan tiada engkau, bihadi, yang dapat memimpin, al-ummi, akan orang yang buta, an dolalatihim, dari kesesatan mereka, in, tiada, tusmi'u, engkau dapat memberi dengar, illa, melainkan, man, orang yang, yu'minu, ia beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Fahum, maka mereka, muslimun, orang-orang yang berserah diri. Baik, saya mak semula. Wa ma anta bihadil umyi an dolalatihim, dan tiada engkau yang dapat memimpin akan orang yang buta dari kesesatan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya kalau orang buta, ya, dia berjalan, ya, tersesat, ya, dia tersesat jalan, ya, adakah, ya, kita dapat memalingkan mereka, ya, daripada kesesatan itu? Dia akan terus jalanlah ke mana yang dia tuju, sebab dia tak nampak, ya, dia akan jalan terus walaupun di tengah jalan raya sekalipun, ya, dia akan terus saja jalan, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Kalau orang buta yang dah, ya, tersesat, ya, adakah kita dapat, ya, memalingkan dia? Sudah tu tak dapat nak memalingkan dia, ya, kecuali kita sendiri yang pegang dia. Kemudian diterangkan lagi, in tusmi'u, tiada engkau dapat memberi dengar, illa may yu'minu bi ayatina, melainkan orang yang ia beriman dengan ayat-ayat kami, kaum muslimun, maka mereka orang-orang yang berserah diri. Yang mau mendengar seruan Nabi itu ialah mereka yang percaya atau beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka jadi orang muslim, orang yang berserah diri. Itulah yang nak mendengarkan Al-Quran. Kalau orang kafir itu diibaratkan sebagai orang yang sudah mati, orang yang sudah peka, orang yang sudah buta, yang tak boleh nak dipimpin lagi. Itu maksudnya. Sama lagi, wa iza, dan apabila, waqa'a, telah terletak ia, al-qaulu, oleh perkataan, alaihim, atas mereka, rajna, telah kami keluarkan, lahum, bagi mereka, dabbatan, binatang yang melata, minal ardi,
daripada bumi. Tukallimuhum, ia berkata-kata kepada mereka. Anna, bahawasanya Annas, manusia. Kanu, adalah mereka. Biayatina, dengan ayat-ayat kami. La yukinun, tidak mereka yakin. Baik, simak semula. Wa iza waqa'al qaulu, dan apabila telah jatuh, makna telah jatuh pun boleh, telah terletak ia pun boleh. Telah jatuh pun boleh, telah terletak pun boleh. Telah terletak ia oleh perkataan alaihim, atas mereka. Perkataan di sini ialah perkataan azab buat mereka, iaitu orang kafir. Ya, bila sudah terletak atau sudah jatuh, ya, perkataan azab buat mereka kepada orang kafir. Ahrajna lahum dabbah minal ardi, telah kami keluarkan kepada mereka binatang yang melata daripada bumi. Binatang yang melata atau binatang yang merayap, ya, daripada bumi. Tukallimu, ia berkata-kata kepada mereka. Binatang tu boleh bercakap. Anan nasa, bahawasanya manusia. Kanu, adalah mereka. Biayatina, dengan ayat-ayat kami. La yukinun, tidak mereka yakin. Mana tidak mereka yakin, tidak mereka beriman. Ya, binatang ini akan mengatakan bahawa kebanyakan manusia tak yakin atau tak percaya dengan Al-Quran. Tak percaya adanya hari kebangkitan, ya, hisab. Ya. Mereka tak percaya. Jadi binatang, ya, boleh berkata-kata demikian. Yang kebanyakan manusia, ya, tak yakin, ya, dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Maksudnya ialah Al-Quran dan juga, ya, hari kebangkitan yang disebutkan dalam Al-Quran, hisab, hari hisab. Ya. Jadi mereka tak yakin. Maksud tak yakin tu mereka tak beriman. Ya. Lagi, wa yauma, dan pada hari. Nahsyuru, kami kumpulkan. Min kulli, daripada tiap-tiap umatin, umat. Faujan, satu puak. Mimma, daripada apa yang. Yukazibu, ia mendustakan. Biayatina, akan ayat-ayat kami. Fahum, maka mereka. Yuzaun, mereka dikurung. Baik, saya masuk mula. Wa yauma, dan pada hari. Nahsyuru, kami kumpulkan min kulli ummatin, daripada setiap umat. Faujan, satu puak
mimman yukadzibu bi ayatina, daripada orang yang ia mendustakan akan ayat-ayat kami. Faum yuzaun, maka mereka dikurung. Maksudnya dalam ramai-ramai umat itu, ya, Allah boleh ambil kelompok yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka dikumpulkanlah dia satu kelompok, iaitu kelompok umat yang mendustakan ayat-ayat Allah pada hari kiamat kelak. Dalam ramai-ramai itu, dalam banyak-banyak tu, ya, akan diambil satu kelompok itu, dikumpulkan. Inilah manusia-manusia yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Baik, ya. Dalam ayat ni kita jumpa perkataan, ya, nahsyuru. Perkataan nahsyuru, mana kami kumpulkan, ya. Yang kita selalu sebut perkataan mahsyar, ya. Mahsyar, tempat berkumpul, ya. Baik, macam mana kita cari dia dalam kamus, ya? Perkataan tiga huruf dia, ha shin ro, ya. Cari perkataan ha shin ro, ya. Siapa yang dah jumpa perkataan, ya, jim ha ho, jim ha. Siapa dah jumpa dah? Muka surat berapa tu? Ha sin 7 apa? 73. Ya, 73. Yang lain 7 apa? Yang lain tak sama kamu sedih. Yang lain 103. Tengok perkataan, ya, kalau ikutkan sini baris yang ketiga kiri. Hasyara yahsyuru hasron, menghimpunkan. Ya, atau yang kita akan sebutkan mahsyar, tempat berkumpul. Bawah dia ada tertulis mahsyarun. Mahsyar, tempat berhimpun, ya. Mahsyar. Okey. Kalau yaumul hasyri, itu maknanya hari perhimpunan. Dikatakan sebagai hari kiamat. Hasyara, macam mana isim fa'il dia? Hasyirun, yang berkumpul. Hasyirun. Isim maf'ul dia? Mahsyurun. Ya, hasyirun, mahsyurun. Ya. Kalau isim makan, zaman, alat. Ya, isim makan kita letak mim. Mahsyarun. Apa dia? Mahsyarun. Isim zaman, mahsyarun. Isim alat, mihsyarun. Ke bawah. Ya. Mahsya, mihsya. Dua atas, satu bawah. Mahsyarun, itu dia sebut mahsyar, tempat. Isim makan maknanya tempat. Isim zaman maknanya masa. Ya. Cuba sebut mahsyarun, mihsyarun. Kalau mihsyarun tu alat. Alat, isim alat. Alat berhimpun. Kalau makan namanya tempat, zaman mana masa. Ya, mahsyarun. Saya itu kita jumpa sini perkataan bawahnya mahsyarun. Diletak terjemahan dia tempat berkumpul. Itu nama isim makan. Ya, zaman sama timbang, sama wazan dia, mahsyarun juga. Hanya beza makna.
Mana dia? Ya, masa berhimpun. Ya. Kemudian untuk jadikan dia alat, dan bunyikan bawah. Mihsyarun. Ya. Mihsyarun. Okey, sebelah kanan pula. Sebelah kanan muka surat 72. Cari perkataan hasiba. Cuba cari perkataan hasiba. Sebelah kanan dia kot. Hasiba, sebelah kanan dia. Muka surat sebelah kanan dia. Sebelah atas, baris keempat. Hasiba dengan kita cari makna mengira, menyangka. Hasiba yahsibu. Jumpa tak? Hasiba yahsibu. Makna menyangka. Macam mana kalau kita nak jadikan isim makan zaman alat? Letak mim. Mahsabun. Mahsabun. Satu lagi. Mihsabun. Mihsabun. Ya. Alat mengira. Masa mengira. Tempat mengira. Masa mengira. Alat mengira. Alat mengira. Ya. Sebut mahsabun, mahsabun, mihsabun. Ya, mahsabun, mahsabun, mihsabun. Itu. Ya. Makan zaman alat. Ya. Makna yang sama. Ya. Alat mengira. Ya. Baik, ya, kita cari perkataan lain. Ya. Kita cari perkataan lain yang kita boleh buat macam tadi juga. Cuba kita tengok perkataan muka surat 66. Cuba cari habito. Habito. Tak dalam kamus. Habito. Habato. Muka surat 66 ya. Kalau kamus baru lah. 66. Habito atas sekali. Habito yahbatu habeton. Ada tak habito? Dengan makna sia-sia, tak berhasil, hapus, binasa. Biasa kalau dalam Quran, ya, habitat a'maluhum. Telah gugur ia oleh amal-amal mereka. Gugur, hapus. Ya. Baik, kalau habito, kalau isim makan zaman alat, macam mana? Habito. Mahbatun. Lagi? Mahbatun. Lagi? Mihbatun. Ya. Mahbatun, mahbatun, mihbatun. Ya. Ya. Baik, cuba cari perkataan pasada. Pasindal. Fa. Fa kof kaf. Fa. Pasindal. Yang latar 316. Yang baru 286. Baik, atas baris yang kedua kalau buku kamus baru ya, fasada yabsudu ataupun pasuda yabsudu, fasadan pusudan. Masdar dia fasadan atau pusudan makna rosak, binasa. Dan termasuk kadang bahasa busuk pun gunakan pasada.
Jadi kita selalu buat kerosakan. Yafsuduna, mereka buat kerosakan. Ya. Fasadan, kerosakan. Okey, macam mana nak jadikan isim makan zaman alat? Fasada. Lagi. Mifsadun. Ya. Cuba kita susun balik daripada yang saya sebut ni. Ya, fasada kita buat isim fa'il. Fasada. Fasidun. Isim maf'ul. Mabsudun. Ya, mabsudun. Makan zaman alat. Ada. Mabsudun tu ada waw. Mabsu ada waw. Mabsudun ada waw. Sin waw. Makan zaman alat. Tambah mim. Mabsadun. Mibsadun. Mibsadun. Ingat ya, mana tiga. Tempat, masa, alat. Itu disebut isim makan, nama tempat. Tempat rosak. Ya, masa rosak. Isim zaman, masa rosak. Satu lagi, isim alat. Alat rosak. Dia 3 huruf ya? Dia 3 huruf ya? Okay. Yang lebih tu sampai isim maf'ul macam tu lah. Isim fa'il, isim maf'ul. Tak. Tak. Yang kebanyakan 3 huruf lah, tapi sebenarnya ada juga. Macam contoh disebut mustaqarrah. Ya, tempat ketetapan. Itu makan juga, ya, daripada 6 huruf, ya. Tapi kebanyakannya daripada 3 huruf lah. Ya. Yang lebih tu jarang-jarang ada. Baik ya, okey, kita sekarang ni daripada fasada tadi, ya, kita nak jadikan dia isim tafdil dengan mubalaghah. Isim tafdil ni ejaan dia tafadot yalam ya tulisnya. Tafdil. Tafadot yalam. Bunyinya tafdil. Terjemahkan lebih. Lebih. Kemudian satu lagi isim mubalaghah. Mim ba alif. Mim ba alif. Lam ghin ta. Ta marbuta, ta bulat, ta simpul. Lam ghin ta. Bunyikan mubalaghah. Satu isim tafdil, satu lagi isim mubalaghah. Mubalaghah ni makna tersangat. Terlampau. Atau kalau sifat Tuhan, maha. Macam tu. Itu makna mubalaghah. Dikatakan tersangat. Okey. Isim apa namanya? Satu, tafdil. Makna lebih. Yang kedua, mubalaghah. Mubalaghah. Ya. Macam mana nak buat isim tafdil daripada perkataan fasada ni? Kita tambah alif di awal. Fasada tu tambah alif di awal, bunyikan ya absadu. Absadu. Kalau kita bunyikan absada, nanti dia jadi 4 huruf. Bariskan dhammah, absadu. Tak ada tanwin ya? Absadun, tak tanwin. Absadu. Macam tu. Memang tak ada tanwin. Tak ada tanwin. Ya. Baik, absadu maknanya apa? Lebih rosak. Lebih rosak. Terjemahan dia absadu. Ya. Kalau nak jadikan isim mubalaghah, alif di tengah pula. Pas sa sin alif, pas sin alif dal.
Alifnya di tengah. Kemudian ada sabdu. Untuk jadi mubalaghah, dia letak sabdu. Pasadun. Sin tu ada sabdu. Fa'alun. Pasadun. Okey. Baik semula. Kalau isim tabdil pasada, absadu, lebih rosak. Kalau mubalaghah, fasadun, terlampau rosak. Terlampau rosak, tersangat rosak. Okey, cuba tengok yang bawahnya, bawah sekali. Baris yang ketiga kalau buku baru. Cari perkataan fasaqah. Fasaqah dengan makna fasik. Keluar dari jalan yang benar atau makna durhaka. Macam mana nak jadikan isim tabdil fasaqah? Absaku, mana lebih fasik. Macam mana nak jadikan mubalaghah? Letak sabdu. Fasakun. Maknanya terlampau fasik. Terlampau fasik. Okey, cuba cari muka surat 287 kalau yang baru ni. Sebelah kanan dia, muka surat sebelah kanan dia. Bunyi dia pasuha. Pasuha, jumpa tak? Pasodha. Pasodha. Sot. Pasodha. Muka surat yang sama sebelah dia, sebelah pasako tadi. Pasu atas sekali. Lain dia punya muka surat dia 317, okey. Pasuha, jumpa tak? Okey. Macam ini pasuha daripada perkataan pasih yang kita sebut selalu pasih. Kau punya bicara ni pasih betul. Kau punya cakap ni pasih betul. Jadi wazan dia daripada perkataan pasuha yapsu pasohah. Ilmu pasohah. Ilmu kepasihan berbicara. Baik, macam mana kita nak katakan isim tabdil lebih fasih? Walaupun tengah dia baris domah, tapi kita tak domahkan dia, ya. Jangan absuhu pula, salah. Absohu. Ya, absohu. Kalau isim tabdil, isim mubalaghah lebih terlampau fasih. Fasohun. Letak alif. Fasohun. Maknanya terlampau fasih. Baik, satu lagi yang bawahnya, cuba tengok bawahnya yang ada dalam bracket, bunyinya pasola. Biasa jumpa dalam Quran. Pasola, yapsilu, paslan. Menceraikan, memutuskan, ia pisahkan. Contohnya, yufassilu, ia pisahkan. Fasola, yapsilu. Ia biasa pisolan. Pisolan maknanya cerai susu. Seorang ibu cerai susu disebut pisolan. Yang menceraikan susu anak. Okey, pasola yapsilu. Macam mana nak jadikan isim tabdil pasola? Lebih memutuskan. Absolu. Nak jadikan mubalaghah. Terlampau. Pasolun. Okey, cuba kita susun daripada mula. Kalau pasola, fi'il madhi. Kalau isim fa'il, pasola. Pasola isim fa'il. Pasola buat isim fa'il.
Fasilun. Isim maf'ul. Mabsulun. Makan zaman alat. Atas. Mim. Tanwin. Mabsolun. Mabsolun. Mibsolun. Kalau tafdil, absolu. Kalau mubalaghah, fasolun. Okey, kita tak buka kamus ni. Ya, kita sebut doroba. Kalau kita tak payah tengok kamus, doroba saja. Kalau isim tabdil doroba apa? Doroba. Adrobu, mana lebih pukul. Doroba kan pukul. Jadi adrobu lebih pukul. Kalau mubalaghah terlampau pukul, dorobun, ada sabdu. Dorobun, terlampau pukul atau terlampau memukul. Kalau makan zaman alat macam mana? Tempat pukul, masa pukul, alat pukul. Ya, madrobun, midrobun, ke bawah. Kalau isim fa'il yang memukul, doribun. Isim maf'ul yang dipukul, madrubun. Ya. Baik, satu lagi perkataan, nasoro. Kalau tabdil macam mana tabdil nasoro? Nasoro ni menolong. Ansoru, lebih menolong. Kalau mubalaghah, nasorun, terlampau menolong. Kalau makan zaman alat, mansorun, lagi minsorun. Kalau isim fa'il, nasirun. Isim maf'ul, mansurun, yang ditolong. Selalu orang sebut namakan anak Mansur. Mansur tu mana yang ditolong. Isim maf'ul tu. Ya. Kadang nama anak Nasir. Nasir tu isim fa'il yang menolong. Ya. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama.